Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, tajuk hari ini adalah peralatan pemprosesan. Okey, kita mulakan kuliah ya. Kita pergi kepada objektif. Objektifnya adalah menyatakan kelebihan pemprosesan automatik, menerangkan binaan dan fungsi, menghuraikan rentetan pemprosesan automatik, menerangkan bagaimana penindihan filem boleh dicegah, menerangkan suhu dan penambah larutan, bagaimana ia boleh dikawal, menghuraikan prosedur ujian kecekapan penambahan larutan, menyatakan keperluan sistem standby, kelebihan sistem kawalan mikroprosesor, menghurai dan menyatakan fungsi dan reka bentuk pembancur automatik ataupun automixer, serta menyenaraikan prosedur menghidup dan mematikan prosesor. Okey, kita pergi kepada pengenalan. So, apabila kita nak proses filem tersebut, so dia ada beberapa kaedah ya. So, kaedah ini mengikut peredaran semasa lah. Okay, kalau dulu kita guna prosedur manual, kemudian kita tukar kepada prosesor automatik, kemudian daylight, dan kemudian sekarang ni adalah lebih kepada digital, terutamanya pada hospital-hospital yang hospital besar ya. Tapi DKK masih lagi menggunakan prosesor automatik dan mungkin masih lagi menggunakan daylight pada sesetengah klinik kesihatan. Okey, kita pergi ke turutan kaedah pemprosesan sama saja macam saya cerita tadi, manual, kemudian kita pergi automatik, kemudian sistem daylight, dan akhirnya sekarang adalah digital. Okey, kita pergi seterusnya, slide seterusnya. Apa itu pemprosesan filem? Okay, pemprosesan filem ialah proses imej pendam untuk menjadikan imej atas filem sebagai imej yang kita dapat lihat dengan mata kasar ya. Itu sebagai imej nampak. Okey, pemprosesan filem memerlukan dua cecair kimia utama. So ini kena ingatnya dua cecair kimia utama, iaitu cecair developer untuk pembangunan. So ini kita dah cerita dalam kuliah yang lepas ya. Dan cecair fixer, bagaimana developer dan fixer ini bertindak ke atas filem. Terutama topik teori Ganimard dan teori Michel tersebut itu adalah tindakan developer pembangunan. Okey, seterusnya cecair developer ini adalah berfungsi untuk membangunkan kristal yang telah didedah sahaja. So dia select kristal ataupun silver halide yang telah didedah sahaja ya. Manakala cecair fixer berfungsi untuk menetapkan filem dan membuang kristal yang tidak diperlukan pada filem. So biasanya cecair fixer ini dia akan memilih kristal yang tidak didedah, tidak terdedah dengan dedahan. Okey. Manakala air pula penting untuk pembilasan filem dan kawalan suhu cecair kimia tersebut. Okay, kita perlu kawal juga suhu developer dan suhu cecair fixer. So kita pergi kepada pemprosesan manual. So okey. Ini adalah pemprosesan manual. So kita kembali kepada sejarah lah ya. Okey. Menggunakan peralatan dikenali sebagai bare. So ini adalah bare. So bare dia ada 4 tangki ya, tangki 1, tangki 2, tangki 3 dan tangki 4. So kita dalam tangki tersebut ada, untuk tangki 1 terisi bahan kimia cecair developer. Untuk tangki 2 air, untuk tangki 3 adalah cecair fixer, dan tangki 4 adalah air. Okey. So fungsinya developer untuk membangunkan filem, air untuk kita bilas filem sebelum kita masuk ke dalam fixer. Okey. Dia ada perbezaan sedikitnya dengan prosesor automatik, nanti saya akan ceritakan. Kemudian yang terakhir adalah tangki 4, itu tangki air untuk pembilasan. Okey. Untuk pemprosesan manual, dia dilakukan di bilik gelap. Okey, sebelum memproses filem juru X-ray perlu membancuh cecair developer dan fixer terlebih dahulu. So dia ada cara untuk bancuh. Okay, kemudian periksa suhu, periksa pH dan kepekatan kedua-dua cecair tersebut.
So, ni tangki developer, ni tangki air. Okey, yang ketiga adalah tangki fixer. So, kemudian kita akan cek suhu dia. Suhu dan pH lah. Ya, dan juga kepekatan kedua-dua cecair tersebut. Okey. Okey, pemprosesan manual, proses yang berlaku pertama dilakukan di bilik gelap. So, kita tengok gambar dia. Okey, yang pertama adalah keluarkan filem yang sudah didedah dari kaset dan sangkut filem ke penyangkut filem. Okey, untuk pemprosesan manual di bilik gelap, bila kita dah kita buat pemeriksaan kepada pesakit, so kaset yang berisi filem tu kita masuk dalam bilik gelap. So, kita keluarkan filem itu di dalam bilik gelap. Okey, bilik gelap dengan memasang safe light lah. Safe light yang saya cerita untuk kuliah lepas, safe light itu berwarna merah kalau kita pasang. Okey. Kemudian, bila kita dah sangkut filem ke penyangkut filem, so yang nombor 1 ni dia ada penyangkut filem. So, kita rendamkan filem di tangki 1, iaitu tangki developer. Okey. Dia ada masa dia lah. Okey, masa tertentu. Berapa lama masa untuk developer, untuk kita rendam dalam developer. Okey, kedua, bilas filem dalam tangki 2, iaitu air. So, untuk kita menghentikan aktiviti developer, so kita kena bilas dahulu. Okay, kita kena bilas untuk kita buang sisa-sisa developer pada filem. Okey, kemudian kita masukkan filem ke dalam tangki fixer pula untuk penetapan, di mana kita nak membuang silverlight yang masih tertinggal dan membuang silverlight yang tidak didedah pada dedahan, ya. Bahagian silverlight yang tidak didedah. Okey. Kemudian kita cuci semula di tangki air. Kemudian sangkut filem, so ini nombor 6 lah. Kemudian kita sangkut filem dan keringkan. Sangkut filem untuk dikeringkan lah. Okey, yang terakhir kaset tadi kita dah kosongkan sebab kita dah cuci filem, so kita masukkan terus filem baru ke dalam kaset untuk mudah kita melakukan pemeriksaan ke atas pesen seterusnya, ya. Okey, ini adalah proses manual. Ini adalah bari. Tangki pertama adalah tangki developer. Tangki kedua adalah tangki air untuk pembilasan. Tangki ketiga ialah tangki fixer. Okey, yang hujung sekali itu ialah tangki air. So, ada 4 tangki. Yang hujung tu tangki air, ya. Pemprosesan filem secara manual ini adalah dilakukan di dalam bilik gelap. Filem yang telah kita dedahkan atau kita dah buat pemeriksaan ke atas pesakit, kita akan letakkan pada penyangkut filem. Kemudian kita rendamkan di dalam tangki developer. Selepas 3 minit kita angkat filem tersebut dan kita pastikan color dia sepatutnya berwarna gelap. Okay, sekiranya masih lagi cerah, kita rendam dan rendam-rendamkan beberapa kali seperti ini untuk memastikan color filem itu berubah menjadi warna gelap. Seterusnya kita masuk ke tangki air untuk membilas developer yang berada di dalam filem. Kemudian kita angkat filem tersebut masuk ke dalam tangki fixer lebih kurang dalam 10 minit. Okey, selepas itu kita angkat filem dan masuk ke dalam tangki terakhir, iaitu tangki air untuk pembilasan fixer. Pembilasan di sini sebenarnya memakan masa 15 minit, ya. Selepas 15 minit, filem tersebut akan dikeringkan. Seterusnya kita pergi ke pemprosesan automatik. Okey, untuk pemprosesan automatik kita hanya mempunyai 3 tangki sahaja, ya, 3 tangki. Kalau you tengok gambar kat sini, so
kita ada developer, tangki fixer, tangki washer atau pencucian. Kemudian pergi ke pengeringan. So, perjalanan filem dari tangki ke tangki, so daripada tangki ni pergi ke tangki ni, pergi ke tangki ni, kita menggunakan, kita panggil penggulung ataupun roller. Okey. Okey. So ini adalah prosesor automatik. Okay, ini adalah prosesor automatik yang kita ada di college di dark room. So ini adalah tangki yang ada dalam prosesor automatik apabila kita dibuka. Apabila kita membukanya ya. Okey. Itu pertama adalah tangki developer, kedua tangki fixer, okey, ketiga tangki washer. Okay, so you all rasa macam bila tengok gambar ni macam dalam, sebenarnya tak dalam pun. Dia rendah aja dia punya tangki. Okay. So kita tengok video untuk tahu lebih lanjut ya. Ini ialah prosesor automatik yang berada di college kita. So yang saya buka ini adalah talam kemasukan untuk memasukkan filem. Ini adalah penutup tangki ya. So saya buka penutup tangki. So bila saya buka, dekat situ ada roller. So saya akan buka roller satu-satu. Saya akan buka roller pada tangki developer. Okey. Okey, roller ini adalah roller pengesan. Kalau you tengok yang color bukan warna hitam tu adalah penggulung pengesan. Roller kedua yang saya buka ini adalah roller pada tangki fixer dan tangki washing. Okey, ini adalah tangki yang berada dalam prosesor automatik. Tangki pertama itu adalah tangki developer. Okey. Tangki kedua adalah tangki fixer dan tangki ketiga adalah tangki air untuk washing. So ada 3 tangki semuanya. Kita letakkan semula roller pada tangki. Okey. So sebenarnya roller tu kita tak akan tertukar sebab dia ada label kat situ, roller untuk developer, roller untuk fixer, roller untuk washer. Semua dia dah label siap-siap pada setiap roller. Jadi saya letak semula roller dan saya akan tutup semula roller tersebut lah. Okey. Kita pergi pada pembandingan masa antara prosesor automatik dengan prosesor manual. Okey, untuk masa pemprosesan prosesor automatik adalah lebih singkat, iaitu total adalah 90 saat berbanding dengan manual 50 minit. Okay, bayangkan you all berada 50 minit di dark room dengan mencuci 10 filem sekali. So agak-agak berapa you berada di dalam dark room dengan terdedah dengan bahan kimia. Okay, sama kan? So produktiviti kerja lebih tinggi untuk prosesor automatik, lebih banyak filem boleh diproses dan jangka masa sangat pendek, iaitu 90 saat sahaja ya, berbanding dengan manual 50 minit. Kalau kita tengok pembangunan dia 3 hingga 5 minit. Kalau automatik 22 saat sahaja. Bila 10 hingga 20 saat untuk tangki kedua, sebab prosesor atau prosesor manual dia ada 4 tangki kan. So dia developer, air, fixer, air. So untuk automatik dia direct aja, developer, fixer dan terus air. Okay. So dia tak ada pembilasan selepas kita masukkan filem. Selepas filem dimasukkan ke dalam tangki pembangunan untuk prosesor automatik. Dia terus pergi ke penetap. Penetap 22 saat, manakala manual adalah 10 minit. Okey, pencucian pula untuk manual 15 minit, manakala untuk prosesor automatik adalah 22 saat. Okay, begitulah seterusnya. Pembandingan masa adalah sangat-sangat ketara. Okey. Okey, ini adalah proses kerja untuk prosesor automatik. Okey, ia adalah lebih mudah berbanding dengan manual. Tetapi proses kerja masih lagi kita buat di dalam bilik gelap, di mana kita dah kumpulkan semua filem yang kita telah dedahkan pada pesakit. So, kita ambil semua keset
yang terisi filem yang kita dedahkan tadi, yang kita telah dedahkan tadi ya semasa kita buat pemeriksaan pesakit. So kita masukkan kaset tu, kita bawa masuk ke dalam bilik gelap. Di dalam bilik gelap itu kita keluarkan filem dari kaset. Okey, masukkan filem ke dalam prosesor automatik. Tunggu sehingga filem keluar. Hanya 90 saat sahaja untuk satu filem. So kalau ada 10 filem hanya dalam 10 minit, lebih kurang lah kan, 10 hingga 15 minit prosedur dia. Sebab kita nak keluarkan filem dari kaset, kita nak masukkan filem ke dalam prosesor, tunggu filem keluar, dan kemudian kita nak masukkan filem baru ke dalam kaset yang dah kosong tu, untuk mudah kita buat pemeriksaan seterusnya. Okey. Untuk memproses filem menggunakan prosesor automatik perlulah berada di dalam bilik gelap. So, kita tak boleh buka lampu cahaya putih tersebut. Apa yang kita buat ialah kita dah tutup cahaya putih dan buka lampu selamat. Kemudian kita keluarkan filem di dalam kaset. Filem ini kita telah dedahkan pada X-ray ya, di mana selepas pemeriksaan pesakit. So kita keluarkan filem tersebut di dalam keadaan yang gelap, iaitu dengan pencahayaan lampu selamat yang berwarna merah. Kemudian kita terus masukkan ke dalam prosesor automatik. Okey, kita buka talam kemasukan tu dan masukkan filem. Kemudian kita tutup semula. Okey. Tunggu sehingga bunyi bip. Bila bunyi bip baru kita masukkan filem yang kedua. Okay, dari segi ekonomi, pemeriksaan automatik tidak memerlukan penyangkut filem. Okay, kegunaan air adalah kuranglah berbanding dengan manual, iaitu untuk automatik 1.5 liter per minit, tetapi manual 12 hingga 15 liter per minit. Prosesor automatik kurang kecacatan filem atau artifak, iaitu kurang kesilapan pengendalian manusia lah ya. Untuk manual tu mungkin kita terpegang filem, ada scratch disebabkan kuku dan sebagainya, dan tidak perlu ramai pekerja di bilik gelap. Okay. So kalau yang manual tu kita kena bergilir lah. Bayangkan kalau you all duduk lama berapa minit kat situ dengan beberapa filem, so kita kena rotate. So masuk sekali bilik gelap tu dalam 2 atau 3 orang untuk kita rotate bekerja untuk pastikan filem yang kita cuci tadi menghasilkan imej nampak yang baik. Okey, dan kurang pembaziran filem lah. Dah tak ada artifak, kurang artifak, so kita kurang pembaziran berbanding dengan manual. Okey, kelebihan dan kekurangan pemprosesan filem. Okey, kita pergi satu-satulah ya. Masa pemprosesan yang singkat, produktiviti kerja yang tinggi, suhu terkawal. So dia ada kaedah untuk mengawal suhu. Sebab suhu ni sangat penting kita kawal untuk memastikan imej nampak yang baik ya. Masa pembangunan, penetapan dan pencucian dan juga pengeringan adalah malar, sama saja ya. Pengeringan filem adalah seragam, kurang artifak filem, jimat kos pekerja dan filem, serta jimat kos air lah. So, air tidak guna air yang banyak, dan senang menjalankan program kawalan mutu. Okey. Kekurangannya adalah kos awal yang tinggi sebab kita nak beli satu mesin proses automatik. Tidak dapat dilakukan jika tanpa bekalan elektrik. Okey. Tidak ekonomikal bagi satu jabatan yang kecil dengan beban kerja yang kurang. Okay, tapi sekarang ni kita tak buat dah manual. So, semua proses automatik at least ada dalam satu jabatan radiografi At least ada satu. At least memang proses automatik lah. Dia tak buat lagi manual. Sentiasa perlu penyelenggaraan yang rapi. Okey. Okey, manakala kelebihan pemprosesan manual, kita tengok apa kelebihannya. Pertama adalah kontras yang baik. Okey. Kurang kesilapan mekanikal. Mekanikal tu lebih kepada roller lah. Okay. Jadi artifak penggulung. Roller lah. Jadi artifak penggulung. Okay. 3 saja. Okay.
Kontras yang baik ni di mana kita memang periksa suhu dia betul-betul lah, sebab kita manual, kita sendiri akan check. So benda tu memang kalau tak check, you all kena buat 2-3 kali pemeriksaan pada patient. So dia buang masa, pendedahan tinggi pada pesakit, dan banyak filem akan terbuang lah. So memang biasanya kalau yang manual ni memang kita akan check betul-betul suhu dan sebagainya. Tapi kalau prosesor automatik itu dia mesin sendiri akan set up. Okey, kita pergi ke bahagian dan sistem pemprosesan automatik. So bahagian dan sistem pemprosesan automatik ni dia ada banyak Okey, bahagian-bahagian ini maknanya beberapa sistem yang berhubung kait. Okey, bahagian dia adalah bahagian kemasukan filem, ni filem puff kemasukan filem, pembangunan, penetapan, pencucian, pengeringan dan filem keluar. Okey. Manakala sistem dia ada beberapa sistem yang perlu kita tahu. Pertama adalah sistem kemasukan filem, sistem amaran dan sistem penambahan bahan kimia. Okey, sistem pengangkutan, sistem kimia dan peredaran semula dan kawalan suhu, sistem pencucian, sistem pengeringan dan sistem penyaliran. Okey. Ini prosesor automatik saya dah tunjuk tadi kan. So ni adalah tempat feed tray cover. So ini feed tray cover untuk kita masukkan filem. Ini penutup dia, bawah penutup ni ada tangki ya. Okay. Ni adalah dia punya drainage fixer, drainage developer dan drainage untuk air. Okey. Okey. Okey, kita tengok apa dalam tu. Okay. Filem dimasukkan, kemudian dia akan lalu satu roller. Sini roller pengesan. Okay. Kat sini ada roller pengesan, dia akan kesan. Filem masuk. Okey. Dia akan bagi signal kepada tangki penambahan untuk tambah masukkan developer dan tambah masuk fixer. Okey. Filem masukkan tangki developer. So kemudian masukkan tangki fixer dan masukkan tangki washer, dan keluar daripada tangki pencucian tu masuk ke tangki pengeringan dan keluar. Okey. Okey, kita pergi kepada sistem kemasukan filem, amaran dan penambahan. Okey, untuk sistem kemasukan filem, bahagian dia adalah talam kemasukan filem. Diperbuat daripada keluli ataupun bahan plastik lah, penggulung pengesan dan Swiss micro. Okay. Kemudian dia ada berhubung kait dengan sistem penambahan dan amaran. Bagaimana ia berhubung kait? Okey. Kita pergi ke talam kemasukan filem dahulu. Dia terbuat daripada keluli dan permukaan yang licin. Saiz cukup menampung untuk saiz filem terbesar. So dia punya keluasan untuk kemasukan filem tu adalah besar, lebih besar pada filem yang paling besar yang biasa kita guna. Okey. Kemudian punya penggulung pengesan yang berhubung dengan Swiss micro. Okey, Swiss micro dalam bentuk beam cahaya dan infrared. So, kalau kita tengok ini adalah filem akan masuk ke sini. So sini kita panggil sebagai penggulung pengesan. So ni kita tengok yang bawah. Okey, filem masuk. So dia akan melalui satu penggulung pengesan. So penggulung pengesan dia ada satu infrared detector. Okey. Ini kita panggil sebagai Swiss micro. So Swiss micro ni akan mengesam filem masuk. Okey. Okey, kita pergi ke proses terusnya. Filem masuk ke dalam prosesor. Okey, melalui laluan filem. Okey, filem akan dikesan oleh penggulung pengesan. So ini adalah penggulung pengesan. So Swiss micro ini ada apa tadi? Ada infrared. Okey, infrared akan mengesan filem masuk. So dia bergabung dengan penggulung pengesan tadi. So bila filem masuk, so apa yang terjadi? Swiss micro yang
switch makro akan diaktifkan. So bila dia detect ada filem masuk, so switch makro akan diaktifkan untuk mengaktifkan sistem penambahan developer dan sistem penambahan fixer. So berlaku penambahan larutan pada tangki developer dan fixer. So penambahan larutan kimia berlaku dan akan tamat apabila filem bebas melintasi penggulung pengesan. Okey, apabila filem ni dah semua dah masuk ke tangki developer, maka proses pengepaman kedua-dua bahan kimia ini tamat. Okey, kita pergi kepada sistem amaran. Sistem amaran adalah untuk memberi isyarat pada filem kedua boleh dimasukkan ke dalam prosesor. Okey, filem pertama masuk. So bila filem pertama masuk, apa yang jadi? Switch penggulung pengesan dan switch makro ni akan detect filem masuk dan mengarahkan pump developer dan pump fixer untuk mengepam bahan kimia masuk ke dalam tangki. Okey. Kemudian bila dah habis, bila filem tu masuk kesemuanya ke dalam tangki developer, maka proses pengepaman tu akan berhenti. Kedua, dia akan bunyi sistem amaran akan berbunyi, buzzer akan berbunyi menandakan filem tu dah lepas penggulung pengesan. So buzzer tu berbunyi menunjukkan kita boleh masuk filem yang kedua. Okey. Oleh itu, sistem amaran sangat penting untuk mengelakkan berlaku penindihan filem semasa pemprosesan. So bila filem tu dah masuk ke semuanya ke dalam tangki developer, okey. So baru buzzer tu akan berbunyi menandakan kita boleh masuk filem yang kedua. Okay, itu adalah proses di mana prosesor automatik mengelakkan pertindihan pada filem. Seterusnya kita pergi ke sistem penambahan. Okey, kita tengok apakah tujuan sistem penambahan. Ialah untuk mengekalkan aktiviti kimia dan mengekalkan paras isi padu larutan. Okey, kita perlu mengekalkan aktiviti kimia untuk memastikan fixer dan developer ini aktif untuk memberi tindak balas kepada filem, ya. So ia terdiri daripada tangki penambahan penuras. Ini tangki penambahan ada dua, ya, tangki penambahan fixer dan tangki penambahan developer. Penuras, pam penambahan yang mana bersambung dengan sistem kemasukan filem. So dalam sebuah prosesor automatik kita ada tangki developer, tangki fixer, tangki washer yang saya dah sebutkan sebelum ni. Kita juga ada tangki penambahan fixer dan tangki penambahan developer. Okey. Tangki penambahan replenisher dan penuras. Okey. Tangki mesti dari bahan binaan yang lengai daripada bahan kimia. So tangki itu tidak bertindak balas kepada bahan kimia yang kita isi dalam tangki tersebut. Okey, mempunyai penutup untuk elak kemasukan debu dan kotoran. Tangki developer ada tudung terapung untuk cegah pengoksidaan. Okey. So kalau boleh dia punya penutup ini kita nak dia terapung untuk kita elakkan gap udara. So kita tak nak ada udara, ya. Penuras berada antara tangki penambahan atau replenisher dan tangki prosesor lah. Okey, menapis kekotoran dan debu. Okey, ciri sistem penambahan. Okey, ciri dia adalah ia bersambung ke switch mikro pengesan. Okey, pam penambahan ini bersambung dari switch mikro. So bila filem masuk, maka pam penambahan akan aktif dan akan bagi isyarat pada tangki penambahan untuk pam masuk fixer dan developer ke dalam tangki masing-masing di sini. Okay. Mempunyai kadar penambahan yang individu bagi developer dan fixer. So developer ada kadar penambahan sendiri, fixer ada kadar penambahan sendiri, dan juga mempunyai injap cegah backflow. So untuk elakkan daripada dia return back pada tangki replenisher, dia tak nak. So dia pump saja.
Okey. Apakah prosesnya? Apabila filem masuk ke dalam prosesor, so ini filem masuk, so switch micro yang purple ni, switch micro akan diaktifkan. Okay, maka pump penambahan akan dihidupkan. So dia akan pump masuk daripada tangki penambahan ni, pump masuk ke tangki fixer dan tangki developer. Kemudian apabila filem habis melintasi penggulung, so bila dah filem masuk penuhnya ke tangki developer, maka proses penambahan berhenti apabila switch micro tidak dihidupkan. Okay, maknanya switch micro tidak dihidupkan, tiada filem yang masuk lah. Bila filem tu kita masuk, so switch micro akan detect, so dia akan bagi signal pada pump penambahan untuk mengepam masuk fixer dan developer ke dalam tangki di sini. Okey. Sehinggalah filem tersebut masuk sepenuhnya, dia akan stopkan proses penambahan tersebut. Okey, ini adalah sistem penambahan. Okey, kita pergi kepada seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi kadar penambahan? Kan? Berapa banyak kadar penambahan yang perlu? Ia bergantung kepada pertama kawasan filem yang diproses. Okey. Jenis emulsi, jenis image, pengoksidaan dan saiz image. Okey, kawasan filem yang perlu diproses, kalau kita buat pengimajan, banyak kawasan yang diperlukan ataupun perlu filem yang besar, maka kadar penambahan akan tinggilah. Dia akan detect saiz filem pada switch micro ini. Okay. Dan juga jenis emulsi, juga jenis image. Okay. Tetapi jika berlaku pengoksidaan, juga akan meningkatkan kadar penambahan lah. Ya, so dia nakkan aktiviti aktiviti developer dan fixer itu kekal sama. Okay. Okay. Dia ada satu ujian untuk kita tahu, untuk kita periksa kadar penambahan. So ini kita sebagai jururaksa kita kena check lah. Contohnya nanti kalau kita memang berada di satu klinik yang betul-betul menggunakan prosesor automatik, so kita memang akan buat pengukuran kadar penambahan. So penambahan ditentukan ditentu ukur dalam milimeter per lebar filem atau milimeter per kawasan filem lah. So alat yang diperlukan adalah filem bersaiz 35/43 cm, 2 bekas pengukuran. So you tengok sini adalah bekas pengukuran. So pipe penambahan dari tangki dikeluarkan. So kita tengok tadi dia ada satu pipe penambahan. So ini adalah pipe penambahan. So pipe ni kita keluarkan untuk check. So pipe ni bukan pipe yang keras tu, dia pipe yang macam getah pipe tu. Okey. Masuk penghujung pipe tersebut ke dalam bekas pengukur. Kita ukur. Okey, ukur larutan penambahan yang keluar. So apa yang kita perlu buat, kita masukkan filem tadi, filem 35/43 cm. Kita buat macam kita proses filem betul-betul. So kita masukkan filem tadi. Okey, sebelum tu kita dah keluarkan pipe tu siap-siap. Dan kita dah letak dia punya pengukur. Okey. Kemudian kita ambil filem, kalau boleh filem, okey, ambil filem 35/43 cm lebar, masuk ke dalam prosesor automatik. So dia akan berlaku satu pengepaman kan bila masuk filem. Okey. Terus dia akan pump developer dan fixer. So bila dia pump, air tu akan keluar lah, sebab dia tak masuk ke tangki lah, sebab kita dah keluarkan pipe. So pipe pengepaman tu akan masuk ke dalam bekas pengukur. So ada dua bekas lah, satu untuk fixer dan satu untuk developer. So kita ukur berapa ml dan kita bahagikan dengan kawasan filem.
Ini adalah bagaimana cara kita untuk ukur kadar penambahan fixer dan kadar penambahan developer. Seterusnya kita pergi kepada pengangkutan. Apa itu pengangkutan dalam proses automatik? Okey, awak tengok gambar kat situ, itu adalah roller atau penggulung dalam proses automatik. Seperti yang saya tunjukkan dalam video tadi. Okey. Sistem pengangkutan dinamakan juga sebagai sistem penggulung. So, penggulung lah dalam bahasa Melayu. Englishnya roller. So, penggulung disusun dalam rak yang boleh dikeluarkan dari tangki untuk dicuci. So, kita memang akan perlu cuci penggulung tu. Okay. Sebenarnya ya. Sebab dia akan ada sisa-sisa lebihan sulfate tu. Ada dekat tepi-tepi tu dan kita kena cuci. Okey, fungsi penggulung ialah mengangkut filem atau menggerakkan filem melalui tangki-tangki pemprosesan menggunakan motor elektrik. Semua rak dipacu dengan kelajuan yang malar. Okey, penggulung harus sentiasa bersih dan tidak menyebabkan cala memanjang berlaku. So, tidak menyebabkan cala lah. Okey, bila lalu je tidak menyebabkan cala. Sekiranya ada kotoran, dia mungkin boleh menyebabkan cala. Okey, tujuannya adalah mengangkut filem dari tangki ke tangki yang lain. Kedua, mengawal selia masa pemprosesan. Okey. So, tidaklah dia terlalu lama di developer dan tidaklah dia terlalu lama di fixer. Okey. Kawal masa pemprosesan filem, kawal kadar penambahan dan kawal pergerakan filem lah. Okey. Dan pergerakan bahan kimia masuk ke filem. Dia juga sebagai pemerah ya. Dia ada satu roller dinamakan roller pengerah dan juga elakkan pertindihan filem terutamanya pada penggulung pengesan tadi. So, okey, seterusnya kepada binaan penggulung. Penggulung keras diperbuat dari keluli dan diisi tepu dengan resin epoksi. Dan penggulung lembut pula diperbuat dari bahan jenis neopren terdapat pada crossover. Fungsi sebagai squeegees ataupun pemerah. Okey, penggulung lembut sebagai crossover dan sebagai pemerah. Okey, ada 3 jenis penggulung utama. So, penggulung pengesan di sini ya. Okey, ni penggulung pengesan. Mengesan kemasukan filem dan akan mengaktifkan sistem penambahan dan sistem amaran. So, saya cerita tadi, dia bergabung dengan Swiss Micro. Okey. Kedua adalah penggulung lintasan yang membantu filem melintas dari satu tangki ke tangki yang lain. Crossover ni. Okey. Crossover roller kita panggil untuk dia membantu melintas dari tangki lain ke tangki yang lain. Seterusnya ialah penggulung pemerah, iaitu memerah air yang berlebihan daripada filem supaya tidak melarutkan bahan kimia. So, contohnya kita memang ada filem pemerah untuk ni ada squeegees roller. So, squeegees roller you tengok. So, daripada developer dia akan lalu pada penggulung pemerah. Okay. Pergi ke penggulung crossover, penggulung lintasan dan masuk ke fixer atau masuk ke tangki seterusnya. Okey, dia ada plate panduan atau guide plate. Plate panduan terletak antara rak penggulung. Okey, berfungsi untuk pastikan filem ada pada laluan pengangkutan. So, ni guide plate. So, kita make sure filem tu ada dekat guide plate. So, dia ada guide dia. So, filem tu tak lari lah. Dia boleh masuk secara selari dan keluar secara selari. So, tak singit. Kita takut kalau singit nanti akan menjejaskan image filem kita. Okay. Ni tengok filem daripada developer tank masuk ni guide plate. Kemudian dia masuk pada fixer tank. Okay. Okay, dekat sini dia ada squeegees sebenarnya. Ni ada squeegees roller.
sebelum dia masuk ke fix setting, dia ada satu squeeze roller, iaitu penggulung pemerah. Okey, itu adalah sistem pengangkutan atau dinamakan sebagai sistem penggulung. Seterusnya kita pergi kepada sistem kimia, sistem edaran semula dan sistem kawalan suhu. Okey, kita pergi sistem kimia. Sistem kimia ni menceritakan berkenaan tangki pembangun dan tangki penetap lah. Okey, tangki binaan dia daripada plastik atau keluli sebagai bekas isian larutan kimia. Kukuh, lengai dan tidak berkarat. Okey, kita tengok. Ni seperti saya tunjuk kat video lah. Tangki pertama yang dijumpa oleh Philip adalah tangki developer, kemudian tangki Fisher dan tangki washer. Larutan developer ataupun sistem edaran semula developer, dia ada dua sistem ya. Kalau kita tengok, dia ada satu sistem penambahan yang saya dah explain tu, dan dia ada sistem edaran semula. So, apa fungsi sistem edaran semula? Sistem penambahan tu fungsinya tadi kita nak pastikan aktiviti fixer dan developer ini mengalar, dan dia tidak kurang dan dia tidak lebih. So kita pump, kita nak pastikan pH dia bagus ya, untuk memastikan dia punya kepekatan seperti yang kita nak. Tapi ini adalah sistem edaran semula. Sistem edaran semula ni adalah lebih kepada sistem kawalan suhu lah. So apa yang ada di dalam sistem edaran semula? Pertama, kena ada termostat lah. So kena ingat, sistem edaran semula ini adalah paling utama untuk mengawal suhu developer dan juga menapis kotoran. So dia ada pemanas dan dia ada filter. So ada dua tujuan sistem edaran semula. Okey, apa yang ada pada sistem edaran semula adalah termostat. Termostat bertujuan untuk mengawal suhu. Dia akan on dan dia akan offkan pemanas pada suhu yang ditetapkan secara automatik. Kalau suhu dah panas, dia akan cut off. Okey. Kalau suhu developer sejuk, dia akan on semula secara automatik. So, seterusnya jangka suhu menunjukkan suhu larutan kimia dalam bentuk lampu. Okey, on off. Okey, pemindahan haba sebahagian sistem air developer dan air yang beredar melalui alat ini dengan saluran berasingan. Okey, dia ada satu pemindah haba untuk kita kawal suhu ya. Pam edaran mengepam larutan developer mengalir melalui alat-alat termostat. Ya, pemindah haba dan sebagainya. Seterusnya pemanas atau heater disambung kepada termostat larutan pembangun, disambung kepada termostat dan larutan pembangun melaluinya. Okey. Penapis untuk menapis kotoran dan debu. Okey, kita tengok Okey, developer. So dia ada heater, dia ada tolok suhu atau jangka suhu. Pump penuras, dia melalui tangki washer. So ini adalah tangki developer Tangki developer yang filler masuk, bukan tangki replenisher. Okey, tangki developer yang filler masuk tu dia ada heater di bawahnya. Okey, ini adalah tangki washing. Tangki yang memang kan ada 3 tangki, so developer, fixer dan tangki washing. So tangki washing ini adalah bertujuan juga untuk mengurangkan suhu developer kalau suhu terlalu panas. Okey, ini adalah sistem dia. Okey, kita pergi bagaimana ia terjadi. Pertama, sistem kawalan suhu developer termasuk pemanas heater, termostat dan pemindah haba. Turutan sistem: pemanas memanaskan larutan developer. Okey, ini pemanas satu. Dia akan memanaskan larutan developer pada tangki developer. Okey. So kedua, termostat akan putuskan litar pemanas apabila suhu sudah sampai pada suhu yang ditetapkan. So, heater ni dia akan panaskan, kemudian termostat dia akan detect berapa suhu dia melalui tolok suhu, melalui jangka suhu ni lah. So, kalau panas je dia akan off secara automatik.
Jika suhu terus meningkat tetapi suhu akan terus meningkat walaupun pemanas sudah off. Itu memang sifat kan, kalau air, kalau kita dah off api, kalau kita masak air tu kan, suhu masih tetap meningkat. Okay. So bila suhu meningkat dia dah off pada suhu yang ditekan, tapi suhu masih meningkat. Untuk kita overcome atau untuk kita selesaikan masalah peningkatan suhu, maka kita akan pump masuk developer. Dia ada satu saluran lalu pada tangki washer untuk dia sejukkan developer yang panas tadi. Bukan masuk tangki, dia lalu saja. Ada satu saluran, dia lalu tangki. So kita nak sejukkan air pada developer yang dah lebih panas tadi. Okay. So pemindahan haba berlakulah di sini. Heat exchange system. So kemudian dia akan lalu kembali masuk penuras dan masuk balik ke developer. Ini cara dia untuk mengawal suhu developer. Okay. Okay, kita pergi kepada sistem edaran semula fixer dan kawalan suhu fixer. So tadi kita cerita pasal developer. Okay, ini cerita pada kawalan suhu developer. So ini kita pergi kepada kawalan suhu fixer dan sistem edaran semula fixer. So dia adalah satu sistem yang dia berasingan. So edaran semula fixer mengepam larutan fixer mengalir melalui bukaan. Ini fixer. Kawalan suhu fixer tidak diambil kerana ia kurang memberi kesan pada filem. So suhu dikawal secara kondaksi dengan tangki developer. So dia akan dipengaruhi oleh suhu developer. Okay, fixer dipengaruhi oleh suhu developer lah. Okay. Tetapi dia ada dua kaedah kawalan suhu lah, bergantung pada prosesor yang kita guna. Satu, prosesor guna air suam. Sekini prosesor menggunakan kaedah air suam. Kawalan fixer ialah secara kondaksi dari tangki developer lah. So suhu fixer ialah suhu purata developer dan air. So dia dekat tengah-tengah kan. So dia dekat tengah-tengah antara tangki air dan tangki developer. So dia punya kawalan suhu adalah berdasarkan daripada kondaksi kedua-dua tangki ini. Okey. Manakala prosesor guna air sejuk, satu heater dimasukkan ke dalam tangki fixer. Dinding tangki fixer yang berhampiran dengan tangki air adalah lebih tebal untuk mengurangkan kondaksi ke tangki air. So dia ada dua kaedah, iaitu satu di mana ia menggunakan tangki developer dan tangki air sebagai kondaksi untuk dia kondaksi suhu suhu purata. Suhu fixer ialah suhu purata developer dan tangki air dan air lah. Okey. Kedua, kalau prosesor tu guna air sejuk, biasanya ada heater pada tangki itu, tetapi dia punya tangki tu adalah lebih tebal sebab dia tak nak dia tak nak pengaruh suhu dari tangki developer dan tangki air. Okey, itu tadi adalah sistem pengedaran semula dan sistem kawalan suhu fixer dan developer. Okey, seterusnya kita pergi ke sistem pencucian. Okey. Sistem pencucian filem, mencuci filem, mengawal suhu pembangun, mengawal suhu air, mengawal pengaliran air dengan tetap dan mengawal suhu fixer. So, ini sebenarnya sistem pencucian adalah fungsi tangki air lah, tangki washing ni. Fungsi dia adalah mencuci filem, fungsi dia juga mengawal suhu pembangun, mengawal suhu air, mengawal suhu dia sendirilah. Ini okey, untuk kes ini air tangki washing adalah air biasalah, air sejuk lah, bukan air yang panas, air suhu bilik. Okay, mengawal pengaliran air dengan tetap dan mengawal suhu fixer. Okey, seterusnya sistem pengeringan. Okey. Sistem pengeringan. Okey. Ini adalah part yang terakhir.
filem keluar dari tangki pencuci dan masuk ke dalam bahagian pengeringan. So macam mana dia nak kering? Kan kalau ikutkan manual, kita ambil dia guna penyangkut filem tu. So kita akan gantung-gantung. So yang untuk prosesor automatik, dia guna udara panas ya. Udara dari luar disedut, ditapis dan dipanaskan oleh pemanas. So kita tengok udara dari luar masuk, so kita filter dia, kita tapis dia, so kita panaskan dia. So kita ada satu kipas untuk sedut udara daripada luar masuk. Okay. Udara panas disalur melalui salur paip udara yang dipanggil air knife. So ini adalah salur udara okay, yang bulat, yang tepi-tepi ni. So udara yang dipanaskan tu akan masuk kepada salur-salur udara ni. Okay. So dia akan keluar terus pergi ke permukaan filem. Udara panas akan mengeringkan filem semasa filem itu melalui paip udara. So ini paip udara. So ini adalah knife edge di mana udara panas ini keluar. Okay. So kemudian dah kering, maka filem itu akan keluar. Okey, kita pergi ke sistem penyaliran. Okey, untuk menukar larutan dan membersihkan tangki ya. Mempunyai bukaan di bawah, di bahagian bawah tangki. So kita tengok ini adalah bukaan lah. Ini sistem penyaliran, di mana bila kita nak cuci, so kita akan buka, kita drain semua fixer, developer dan air. Okay, seterusnya kepada kawalan microprocessor. Tadi Swiss Micro kan, ni kawalan microprocessor. Okey, microprocessor iaitu sistem pemprosesan, kawalan sistem pemprosesan dan sistem amaran secara memerlukan cahaya dan bunyian untuk memastikan prosesor berfungsi dengan sempurna. So, buzzer berbunyi dan button akan bercahaya apabila terdapat masalah dalam. Okey, dia akan prosesor automatik dia akan check sendiri. So kalau ada suhu pembangun terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia akan bunyi. Penambahan pembangun dan fixer, penambahan developer dan fixer lah. Kalau kurang penambahan pun dia akan berbunyi buzzer dan memerlukan cahaya. So kat sini, pengedaran pembangun dan fixer, kadar pengaliran air, kelajuan penggerak penggulung. Sekiranya ada perkara-perkara ini bermasalah, contohnya kelajuan satu tak bergerak, satu penggulung bergerak, satu laju, satu slow, so dia akan bunyi buzzer. Dia ada something yang tak kena. Okay. Okay, kita pergi ke sistem standby. Okay, sistem standby. Untuk prosesor automatik dia ada sistem standby, di mana apabila sistem standby ni on, maka lain-lain sistem bekalan air pengering akan dihentikan serta-merta. Okay. So bertujuannya, maknanya kalau pengering tu dia punya air, udara sedut masuk, pemanas heater dia semua dia off. Okay. Bertujuan untuk kurangkan kegunaan tenaga elektrik lah. So untuk jimat elektrik, kemudian kurangkan bekalan air. So dia tak sedut masuk air lah. Kurangkan kerosakan prosesor, mengelakkan dari pembazaran sumber lah. Okey, biasanya sistem standby nya berlaku apabila 20 hingga 30 saat selepas filem keluar dari prosesor. So bila filem tu keluar, so tak ada filem yang masuk selepas 20 hingga 30 saat, maka sistem standby ni akan on lah. Okey, biasanya tahan selama 8 hingga 10 minit. Off untuk 10 minit, kemudian dia akan on semula kemudiannya. Okey, kalau tak ada filem juga masuk, so dia akan off balik. Macam tu lah, dia auto standby. Okey, tapi kalau ada filem masuk, dia akan detect. Okey, Swiss Micro akan detect, so dia akan on balik. Okey, seterusnya kita pergi auto mixer.
Okey, sebelum ni saya ada cerita tentang kita kena bancuh larutan sendiri untuk manual semua kan. Tetapi kalau kita guna auto mixer tak perlu dah. Untuk proses automatik sepatutnya tak perlu dah. Sebab kita ada auto mixer. Apa itu auto mixer? Iaitu membancuh bahan kimia pemprosesan secara automatik. Okey, kalau kita tengok yang bawah ni kan, merah biru ni kan. So, merah untuk developer, biru fixer atau di label. Ada label dia sebenarnya. Jadi ada label daripada penghilang. Okey, ada dua jenis auto mixer dan ada dua jenis auto mixer lah. Automatik sepenuhnya dan separuh automatik. Untuk automatik sepenuhnya, kita letakkan kotak replenisher baru pada tudung mixer. So kita letak ni kotak dekat atas ni. Okay. Satu kotak developer, satu kotak fixer. Okay. Secara automatik kotak ditebuk apabila penambahan diperlukan. Kedua, separuh automatik. Kotak replenisher hanya diletak apabila bunyi isyarat kekurangan larutan penambah. Okey. Okey, ini adalah keratan rentas auto mixer. Okey. Kalau you all tengok ni, saya dah merahkan ni adalah sensor dia. Sekarang ni kita nak explain pada sensor. So, sensor ni adalah boleh menunjukkan bagaimana auto mixer ini berfungsi. Okey, ada 4 jenis pengesan atau sensor. Pengesan biasa, common sensor, pengesan kosong ke empty sensor, pengesan alam pengesan atau alam sensor, pengesan penuh full sensor. Kita tengok apa fungsi. Okey. Kita tengok gambar ni, dia ada pengesan kat sini. So dia ada piston, dia ada pisau. Okey, kat sini saya ada cakap tadi, kita letakkan kotak. Satu kotak, contohnya ini adalah dia adalah bahagian developer. So kita letak atas tu kotak developer. Kita letakkan terbalik macam air kotak tu, kita letakkan terbalik. Dia ada bahagian untuk pisau ni tebuk. Okey. So macam mana benda ni automatik membancuh secara automatik. Kita tengok kat sini pun ada water spray bawah ni. Okey, pisau ni dia ada hanya 2 saja. Piston ni hanya 2 je. Sebenarnya dia adalah lebih. So dia tebuk lebih daripada satu pisau pada kotak, Okey. Larutan turun bawah paras sensor alam. So kita tengok sensor alam. So sebenarnya pada awalnya ada larutan lah. Contohnya sini ada larutan developer. Kita dah isi penuh dah sebelum ni. Sampai sini full. Okay. So bila kita dah guna, kita dah pump masuk ke dalam processor. So dia makin lama makin kurang. Kita dah guna di filem semua. So makin lama developer ni akan makin berkurang. So daripada penuh dia akan turun ke sensor alam. So apabila larutan turun bawah paras sensor alam, buzzer amaran berbunyi. Okay, perlu letak kotak kimia baru. So biasanya bila penuh dia tak bunyi lah. Bila dia dah turun, larutan developer tu turun ke bawah, so dia akan bunyi. Bila bunyi je kita akan letak satu kotak baru, kotak developer yang baru. Okay. Okay, larutan telah turun bawah dari paras sensor empty. So ini sensor empty. So dia turun daripada sensor empty. So kita dah letak kotak tadi. So solenoid air akan diaktifkan. Air ni akan diaktifkan. Okay, dan beri tekanan untuk tolak piston dan pisau akan tebuk kotak. So bila dah turun ke paras bawah empty, so apa akan jadi? Secara automatik water supply ni akan menyebabkan tekanan pada piston yang ada pisau ni. So dia akan tolak naik dan menebuk kotak
developer yang telah kita letakkan tadi. So ketiga, pecutan air juga secara serentak dari base auto mixer. So water spray ni juga bila dia dah tebuk secara serentak, water spray ni akan menyemburkan air. So developer pun turun sebab kita dah tebuk tadi, piston tu dah tebuk tadi. So water spray ni akan mengeluarkan air. So berlaku pembancuhan developer di sini. Okey. Pecutan air juga dikeluar secara serentak dari base auto mixer dan bancuhan kimia berlaku. So air terus keluar sehingga sampai paras sensor full. So air ni akan terus keluar sampai developer tu pergi ke sensor full kat sini. Okey. Bila dah pergi sensor full, maka air akan berhenti. Saluran air akan berhenti, maknanya pisau ni akan kembali pada tempat dia. Lampu LED di tudung mixer menunjukkan kotak sudah kosong dan boleh ditukar baru. So sama ada kita nak letak siap-siap kotak atau kita tunggu bunyi buzzer baru letak kotak kimia yang baru, itu terpulang lah. Okay. Tapi kalau biasa nak mudah, kita takut kita terlupa, maka lepas je kita kotak kimia ni dah ditebuk dan dah dibancuh secara automatik, kita tukar terus kotak yang baru. Sorry, tak perlu sampai sensor alarm ini berbunyi. Kita terus tukar yang baru. Okey, kelebihan auto mixer: bersih dan tiada limpahan, mengelakkan pencemaran kulit. So kimia ni dia macam boleh menyebabkan kulit, boleh mengganggu kulit jugalah kalau kita tersentuh dia. Selesa jika mixer sentiasa diperiksa dan digunakan mengikut cara yang betul. Menyibakkan masa, pembancuhannya adalah tepat dan penyelenggaraan yang sangat minimum, hanya dipersiapkan 1 kali setahun sahaja. Okey, sangat mudah. Ni ada dekat dark room kita auto mixer. Okey, yang terakhir adalah bagaimana nak hidup dan mematikan prosesor automatik, shut up dan shut down. Okey, ini berlaku apabila anda semua apabila bekerja menggunakan prosesor automatik. So first sekali sampai office, punch card, pergi check prosesor automatik tu. Itu adalah yang first kali awak akan tengok. Okay. Sebelum pergi breakfast lalu kita tak sempat breakfast kan, masuk je, punch card, terus pergi dark room tengok. Apa yang kita perlu tengok adalah, pertama, paras larutan dalam tangki penambahan, pembangun dan penatap. So kita buka roller tu, tengok okey tak, ada tak, dah kering ke, banyak lagi ke, kan. So kedudukan rak tu kita check, penggulung pengesan, penggulung lintasan dan penggulung pemerah adalah betul. So kedudukan rak tu betul. Biasanya kedudukan rak tu biasa akan betul lah sebab dia ada label kan, seperti yang saya tunjuk tu. Penutup prosesor diletak dengan betul. So kita tak nak ada gap, kita takut nanti bila kita cuci filem ada cahaya masuk. Kedua, buka injap bekalan air. So kita kena buka injap bekalan air. Kemudian kita onkan mesin, biar selama 15 minit. Periksa cahaya indikator, periksa suhu pembangun dan pengering. Okey. Untuk mesin automatik, kalau dia ada problem, biasanya dia akan berbunyi alarm dia. Kita on kan selama 15 minit. Lepas tu you dah on kan. Okey, lepas you dah on kan tu, biasanya lepas 15 minit boleh guna. So bolehlah pergi breakfast lah, tengok makan-makan sikit, minum, isi perut, kemudian masuk balik kat dark room tu. So kena masukkan sekeping filem pembersih. Filem ni adalah filem yang tak guna lagi lah, filem tu yang kita dah reject. So kita masukkan satu filem ke dalam prosesor ni untuk check saja. Okay, check buzzer dia, okay, check penggulung pengesan dia okey ke tak. Okay,
So kita dengar tak bunyi pam penambahan? Bila kita masukkan filem, sebenarnya kita boleh dengar bunyi pam tu mengepam. Ya. So masukkan filem, dia bunyi tak buzzer bila filem tu dah habis masuk. Kemudian masukkan filem kedua dan ketiga. Fungsinya satu untuk kita tengok dia punya fungsi penggulung pengesan tu berfungsi ke tak. Kedua, supaya bila 2-3 filem ni masuk, kalau ada kotoran dekat roller, so dia akan lekat pada filem ni. Okay, filem yang reject ni. So dia tidak terganggu lah filem kita, filem yang akan kita buat, filem X-ray yang untuk patient ni, untuk kita cuci nanti. So kita nak check, masukkan 2-3 filem reject, kita tengok filem ni okey ke tak, tengok macam tak ada celah, okey. Okay, dia keluar okey ke tak, dia keluar sengit ke. Kalau keluar sengit, kita check balik roller, mungkin roller ni salah pasang ke dan sebagainya lah. Okey. Okey, periksa sebarang kerosakan permukaan filem. So kita takut ada celah, seperti saya cakap tadi, periksa filem pembersih yang keluar, pastikan ia diangkut secara lurus. Okey, kalau dia bengkok ke, dia sengit ke, mesti ada masalah pada roller atau penggulung. So nilaikan filem pembersih ini untuk kesan kekotoran yang masih ada di komponen pengangkutan, iaitu masih ada di roller. Kalau you all dah masuk filem 2, filem ketiga semua macam kotor je, so check roller tu, cuci, mesti ada something. Okey, itu adalah start up. Ini adalah prosedur mula-mula you on machine. So bila dah okey semua, baru boleh kita mulakan memproses filem. Okey, ini prosedur shutdown, iaitu apabila kita nak tutup dah, kita nak balik dah. Semua kes dah habis. So kita nak balik dah. Jangan lupa tutup prosesor automatik. Okey, sebelum switch mesin dimatikan, pastikan semua filem sudah keluar dari prosesor. Contohnya kita tengah proses filem. So kita nak balik ni dah lambat dah. Okay. Jadi kita make sure, tunggu sekejap, pastikan semua filem dah keluar daripada prosesor. Start je kan 10 saat, 90 saat sahaja. Okey, matikan switch prosesor dan switch utama. Tutup injap bekalan air. Okey, injap bekalan air kena tutup. So tadi masa bila kita nak on, besoknya baru kita buka. Okey, buka penutup prosesor. Okey, keluarkan penggulung lintasan dan cuci dengan air suam. So kita cuci sikit lah, guna air suam. Keringkan dan letak semula pada posisi asal. Keringkan tu kita ambil lap-lap dengan towel, kita keringkan. So kita letak pada posisi asal. Okay. Bersihkan kesan pemedapan kimia di permukaan dan penutup. Kalau ada, tengok dia selalunya ada sulfur tu, sikit-sikit dia akan mengendap. Memang dia ada warna kuning-kuning tu. Okay, kadang-kadang ada karat lah, something macam tu lah. Kita cuci lah. Karat tu biasanya bila prosesor tu lama tak cuci, dia adalah karat. Letak balik penggulung lintasan dengan betul dan tutup semula penutup prosesor. Okey, bila dah settle semua, barulah kita ambil beg, kita tutup dark room, kunci department. Kalau dekat KK tu kan, kalau dekat KK dia ada kena kuncikan department. Lepas tu punch card out, keluar balik rumah tidur. Okey. Okey, sekian itu saja untuk kali ini untuk peralatan prosesor. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya dan WhatsApp saya kalau ada masalah. Okey. Saya cuba yang terbaik lah supaya awak nampak bagaimana peralatan prosesor tersebut. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat belajar semua.